Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, seorang pekerja Muslim bekerja di bank riba. Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Puan Zahra. Ini juga benda yang sensitif Ustaz. Kadang-kadang gaji mahal, kerja di bank konvensional tapi terlibat dengan riba. Apa nak kata apa dengan gaji tu Ustaz? Hukumnya gaji macam nak buat? Silakan Ustaz. Baik. Jadi yang pertamanya Nabi SAW mengatakan ataupun dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Hadis yang sahih. Artinya Rasulullah SAW melaknati pemberi riba, pemakan riba, yang menulis riba, yang menjadi saksi kepada riba. Keempat-empat ini adalah haram. Ya, dan Allah SWT juga mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Lalu para ulama berdasarkan dua nas ini berbincang. Seseorang Islam yang bekerja di perbankan riba, adakah mereka itu berdosa? Pertama, yang kedua, gaji mereka halal atau tidak. Maka apabila melihat kepada senario yang ada di atas dunia hari ini, perbankan Islam terlampau kecil, perbankan yang riba besar, umat Islam yang terlibat dalam kerja seumpama ini, bank ini terlampau ramai. Maka ketika ini kalaulah kita kata semua kena berhenti kerja, maka akan berlaku sesuatu yang sangat-sangat sukar kepada umat Islam yang punya keluarga yang begitu ramai. Pada ketika itu ulama Islam cuba memikirkan cara lain. Adakah di sana rukhsah, keringanan disebabkan masalah ketidaksediaan institusi keuangan Islam yang mencukupi untuk cover pekerja-pekerja Islam? Maka ketika itu antaranya Profesor Dr. Munzir Qahaf mengatakan dan juga Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan kita pecahkan kerja dengan bank riba kepada dua. Satu yang direct dengan mempromosi, dengan tulis, dengan menjadi saksi. Satu yang memberi, dengan menerima. Satu lagi yang tidak direct. Walaupun yang agak subjektif, direct dan tidak direct, tapi kita boleh faham secara mutabadir ala fidzihn, iaitulah dengan segera kita boleh faham bahawa yang direct itu adalah tukang promosi. Jadi kalau orang Islam kerja sebagai sales executive yang mempromosi, marilah kita pinjam dengan bank ni memberikan tawaran riba yang sikit, bank ni bagus, murah riba dia, maka ketika itu kerjanya haram, gajinya adalah haram. Baik. Tetapi kalau dia kerja di belakang tabir, dia tolong buat komputer, sistem engineer dia, tukang sapu, tukang tea lady, ataupun seumpamanya penganalisa dan seumpamanya yang tidak betul-betul direct tolong mempromosikan, maka ketika itu ada sedikit keringanan kata para ulama, tetapi dengan syarat mereka perlulah berusaha dan berniat kerja itu untuk mendapatkan experience, untuk membantu pada satu ketika apabila mendapat peluang untuk meningkatkan keuangan dan perbankan Islam. Sebab itu penting bank Islam. Kalau kita kata terus bank Islam haram, habis orang yang kerja ni dah kerja kat bank riba. Lepas tu bank Islam pun riba juga, kan kita tuduh dia bank riba juga. Habis kita nak buang mana mereka semua ini? Tak logik tuan-tuan, tidak realistik. Para ulama yang faqih tidak akan memberikan keputusan yang begitu ketat begitu, sebab al-masyaqqatu tajlibu taysir dalam kaedah fiqhiyah. Kesukaran yang boleh membawa kepada masyarakat ini akan menyebabkan Islam memberikan sedikit keringanan. Sebagaimana disebut dalam kaedah fiqh yang lain, idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa' dhaq. Iaitu apabila sesuatu perkara itu menjadi sempit, maka ramai orang akan buat dosa. Oleh kerana itu para ulama akan menimbangkan bagaimana nak mencari dalil-dalil yang memberikan rusah agar orang yang berdosa itu menjadi sedikit. Itu dia. Juga melibatkan soalan tersebut adalah bagaimana kalau orang bukan Islam menjadi pegawai di bank Islam. Adakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Malah lagi bagus. Baguslah orang bukan Islam tolong promote perbankan Islam. Habis macam mana kita nak berakad dengan dia? Tidak ada masalah kita berjual beli dengan orang bukan Islam. Nabi pernah membeli daripada orang Yahudi. Selagi mana Nabi menyebutkan malah kita boleh menjadi partner, akan kongsi kepada orang bukan Islam. Tapi Nabi beritahu dalam sebuah hadis, mestilah urusan penentuan akad biadil muslim, menepati ataupun berada di tangan orang Islam. Jadi ketika itu bila mana orang bukan Islam menjual produk-produk Islam dan dia diajar tentang apa itu mudharabah, musyarakah, murabahah, dan dia diajar dengan betul, malah okey. Malah pengalaman saya bekerja dan juga membantu bank-bank Islam, saya dapati ramai orang bukan Islam yang bekerja di bank Islam ini lebih well versed daripada orang Islam itu sendiri.
Itu hakikatnya. Malah statistik yang kita dapat di Malaysia hari ini, statistik menunjukkan consumer kepada bank-bank Islam adalah non-Muslim lebih ramai daripada Muslim. Jadi itu poin dia. Berkenaan dengan soalan tambahan Ustaz Fauzi tadi yang mengatakan bagaimana duit riba ni, perlukah digigit, makan, kunyah, buang dalam toilet, flush habis semua sekali? Maka jawapan dia, para ulama kata bagi sesiapa yang telah menyedari dia terlibat dengan riba, yang pertama taubat. Taubat dengan riba ini mestilah yang pertama, kalau kita kenakan riba kepada kawan kita, pulangkan balik duit tu kepada tuan milik dia. Ya, kalau tak boleh, kerana tak tahu, kerana institusi tak tahu nak maka kita kena, kata Majma' Fiqh Islami, OIC International Fiqh Academy, kumpulan ulama sedunia, mestilah dichannelkan kepada fakir dan miskin. Kita tanya pula, lah duit riba bagi fakir miskin buat apa? Kotor. No, kotor itu pada kita. Duit bukan macam najis, jatuh dalam air merebak kat kena baju kita pun najis. Tak. Duit ni dia adalah hukmi, secara hukumnya adalah kotor kepada orang itu kerana dia buat jenayah, jenayah rompak, jenayah riba. Tapi bila duit itu di-channel kepada fakir miskin, menurut para ulama sedunia adalah halal, kerana itulah tempat mereka nak membersihkan harta tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey, terpegunlah. Okey, Ustaz sebut sejauh manakah Malaysia ni sebagai orang kata perujukan di dunia, sebagai orang kata perbankan Islam. Sebab banyak tempat kita ni bank-bank makmakan Islam. Sejauh mana Ustaz? Silakan.